Okey, Assalamualaikum anak-anak geografi tingkatan 2, tuan-tuan. Okey, hari ini kita akan belajar tentang tema geografi manusia. Bahawa tema geografi manusia ni ada dua tajuk, iaitu pengangkutan di Malaysia dengan telekomunikasi di Malaysia. Okey, kenapa kita kena belajar geografi manusia ni? Kerana kita nak mengkaji macam mana corak aktiviti manusia berhubung kait dengan alam sekitar. Okey, hari ni kita masuk tema bab 5 iaitu pengangkutan di Malaysia. Dalam tajuk ni, awak akan mengenal pasti jaringan jalan raya dan jaringan landasan kereta api di Malaysia, iaitu tentang pengangkutan darat. Kemudian awak kenal pasti lapangan terbang antarabangsa dan pelabuhan utama di Malaysia. Yang ini kalau lapangan terbang adalah pengangkutan udara dan pelabuhan utama adalah pengangkutan air. Okey, kemudian awak beri contoh apa itu pengangkutan awam di Malaysia yang digunakan oleh orang ramai. Okey, menghuraikan apa faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Apa faktornya? Macam mana dia tu boleh banyak di kawasan tersebut? Kenapa dibina di kawasan tersebut? Okey, kemudian kita bezakan apa kepentingan pengangkutan darat beza dengan pengangkutan udara dan kenapa ada pengangkutan air. Apa kepentingan ketiga-tiga pengangkutan tersebut? Okey, kemudian awak akan menilai kepentingan pengangkutan awam, kenapa diwujudkan pengangkutan awam, dan juga kita mencadangkan amalan pengangkutan dan perjalanan lestari. Okey, kita masuk terus ke jaringan jalan raya di Malaysia. Jaringan jalan raya adalah salah satu pengangkutan darat. Selain jaringan jalan raya, kalau kita tengokkan, jaringan jalan raya dia banyak jenis. Kalau ada di Malaysia ni kita ada jalan raya persekutuan. Kita namakan sebagai lebuh raya. Kemudian kita ada jalan bandaran di kawasan bandar, jalan berturap. Jalan berturap ni di kawasan jalan raya yang telah ditar. Dan juga jalan tidak berturap. Jalan tidak berturap tu selalunya di jalan-jalan kampung atau lorong jalan kaki. Okey, pertamanya awak kena kenal pasti jaringan lebuh raya utama di Malaysia. Kalau tengokkan dekat dalam buku teks ni ada 8 lebuh raya utama di Malaysia. Okey, lebuh raya yang pertama kalau tengokkan nombor 1. Okey, nombor 1 tu adalah lebuh raya utara selatan. Lebuh raya utara selatan ni dia menganjur daripada Bukit Kayu Hitam ke Johor Bahru. Okey, Bukit Kayu Hitam dekat mana Bukit Kayu Hitam? Bukit Kayu Hitam ni berada di negeri Kedah. Negeri Kedah. Bukit Kayu Hitam ke Johor Bahru dan dia merupakan lebuh raya yang terpanjang dan berkedudukannya di pantai barat semenanjung Malaysia. Itu nombor 1, ditandakan dekat situ ya. Okey, kemudian lebuh raya utama yang kedua adalah kita tengok yang ditandakan sebagai nombor 2. Okey, iaitu lebuh raya persekutuan Pelabuhan Kelang ke Kuala Lumpur. 2 pendek je. Daripada Pelabuhan Kelang ke Kuala Lumpur. Okey, itu nombor 2. Lebuh raya utama yang kedua. Okey, lebuh raya yang ketiga iaitu perjalanan dari Kuala Lumpur ke Karak. Karak dekat mana? Dekat Pahang. Okey, dia menghubungkan Kuala Lumpur ke Karak. Kemudian yang keempat dari Karak pergi ke Kuala Terengganu. Okey, itu lebuh raya yang keempat. Dari Karak pergi ke Kuala Terengganu. Dari Karak ni Pahang, dia akan pergi ke Kuala Terengganu. Dia akan pergi ke Gambang, Kuantan, masih di Pahang. Dan terus ke Kuala Terengganu di Terengganu. Okey, itu laluan dia. Laluan lebuh raya tersebut. Okey, kemudian yang kelima. Kita cari yang kelima. Okey, yang kelima ni adalah lebuh raya lebuh raya timur barat. Dari timur ke barat. Dari barat ke timur. Kat mana dia nak cross? Dia akan cross di Creek
Greek di Perak, pergi ke Jelly di Kelantan. Itu laluan lebuh raya pantai Timur Barat. Okey, kemudian kita ada lebuh raya yang ke-6. Lebuh raya yang ke-6 ni daripada Kelantan turun ke Pahang, atau dari Pahang naik ke Kelantan. Nombor 6 ni adalah kita namakan sebagai lebuh raya Kuala Kerai, Gua Musang dan Kuala Lipis. Cuba tengok. Okey, lebuh raya Kuala Kerai, Gua Musang dan Kuala Lipis. Nombor 6. Okey, ni nombor 6. Okey, dan yang ke-7 berada di Pahang, iaitu lebuh raya Tun Razak. Dia menghubungkan Gambang tadi, laluan lebuh raya Pantai Timur tadi, dari Gambang turun ke Segamat. Okey, itu adalah lebuh raya Tun Razak. Dan yang terakhir, kalau kita tengok yang terakhir, dia berada di kawasan Sabah dan Sarawak. Okey, kita tengok di kawasan Sabah dan Sarawak, iaitu lebuh raya Pan Borneo. Okey, lebuh raya ni masih dalam pembinaan. Dia menghubungkan dari Semantan pergi ke Tawau. Semantan di Sarawak, melalui Kuching, Sarikei, Bintulu, Miri, Limbang, Sindumin, Beaufort, Kuala Terengganu, Ranau, Sandakan, Lahad Datu, Semporna dan seterusnya ke Tawau. Dia panjang lebuh raya Pan Borneo, dan dia masih dalam pembinaan. Okey, itu kawasan 8 lebuh raya yang utamalah di Malaysia. Okey, kita tengok kenapa kalau kita tengok dekat kawasan ni, kalau awak tengoklah kan, kenapa banyak kawasan pengangkutan darat ni lebih tertumpu di kawasan pantai barat berbanding pantai timur. Cuba tengok laluan Bukit Kayu Hitam pergi dekat JB tu, dia melalui semua kawasan negeri dan ibu negeri ibu negeri di bahagian pantai barat Semenanjung Malaysia. Okey, kerana kalau kita tengokkan dekat sini, kalau kita belajar masa kita form 1 dulu, kita belajar tentang bentuk muka bumi. Okey, kalau kita tengok bahagian tengah Semenanjung Malaysia ni ada banjaran gunung. Jadi kita tak boleh buat lebuh raya tu di kawasan bergunung, berbukit ni, sebab dia memerlukan kos yang tinggi. Jadi lebih mudah buat di kawasan yang lebih rata. Kemudian dia dapat menghubungkan kawasan-kawasan bandar, iaitu ibu-ibu negeri. Kalau kita tengok dekat bahagian barat Semenanjung Malaysia ni, dia punya jaringan tertumpu di situ kerana banyaknya kegiatan ekonomi. Selain daripada bentuk muka bumi yang lebih rata, tapi kegiatan ekonomi banyak di kawasan pantai barat. Kemudian kawasan-kawasan baru yang dapat dihubungkan di kawasan pantai barat. Kepadatan penduduk juga tinggi di kawasan pantai barat. Dan kebanyakan bandar banyak berada di kawasan pantai barat. Kalau kita tengok Bukit Kayu Hitam ke JB tu, dia ada bayaran tol bayaran tol. Lebuh raya tu ada banyak tol, bukan satu tol, bukan plus saja, tapi banyak jenis tol yang dikenakan berbayar berbanding awak gunakan jalan biasa. Tetapi kalau kita tengok contohnya lebuh raya Tun Razak dari Gambang ke Segamat tu, kalau tengok tak ada pun tol, tapi dia menghubungkan jalan persekutuan lah daripada Pahang nak turun ke Johor. Okey, itu pengangkutan utama yang kita gunakan, iaitu jalan raya dan lebuh raya. Okey, yang kedua dalam pengangkutan darat ni, kita kena tahu tentang jaringan landasan kereta api di Malaysia. Okey, dulu kereta api dibina kerana kita nak mengangkut biji timah di kawasan Perak. Kita ada biji timah dan kita angkut biji timah ke pelabuhan. Dan kita hantar ke luar negara, sebab dulu kita dijajah oleh British. Awak belajar dalam sejarah. Okey, tetapi sebab kita dah ada laluan
landasan kereta api ni, dan kita ada juga jaringan kereta api ni yang dibina di Malaysia ni daripada Padang Besar turun ke JB. Okey, kalau awak tahu dari Padang Besar ni untuk turun ke JB, iaitu bahagian barat semenanjung Malaysia ni, dia menghubungkan negara Thailand ke negara Singapura. Jadi dia boleh lalu menggunakan penduduk dia boleh menggunakan lah, penduduk kita atau penduduk negara tersebut boleh menggunakan laluan jalan kereta api ni. Okey, cuba awak tengok stesen Gemas. Stesen Gemas ni berada dekat Negeri Sembilan. Stesen Gemas ni merupakan stesen yang menjadi pertukaran ataupun persimpangan antara laluan ke barat, ke utara, yang melalui barat pergi ke utara Padang Besar, ataupun hendak ke bahagian pantai timur, ke Kelantan. Sekiranya awak daripada Tumpat atau Pasir Mas, awak nak pergi ke Padang Besar, awak tak boleh cross kalau awak lalu menggunakan landasan kereta api ataupun stesen jaringan kereta api. Awak kena turun ke Gemas dahulu, barulah awak naik ke Padang Besar. Okey, kalau kita tengok ada satu kawasan iaitu Kuala Lumpur tu, dia menjadi laluan ataupun stesen rel bersepadu. Kalau kita tengok Kuala Lumpur kat situ, dia menjadi kawasan rel bersepadu. Apa maksud rel bersepadu? Stesen Sentral KL merupakan pusat pengangkutan rel bersepadu di Kuala Lumpur. Okey, apa maksud stesen rel bersepadu ni? Rel bersepadu ni dia menghubungkan pengangkutan-pengangkutan lain di kawasan tersebut. Contohnya, kalau kita tengok, kita bukan sahaja ada ERL dekat situ, kita bukan sahaja ada menggunakan KTM, tetapi ada juga laluan MRT, ada laluan LRT, KL Monorail, lepas tu KTM Commuter yang dihubungkan di situ. Maknanya awak boleh buat pertukaran lah. Jadi membuat pertukaran stesen. Awak nak pergi ke stesen Sungai Buloh contohnya, awak ambil MRT. Kalau awak nak pergi ke Ampang, mungkin awak ambil LRT. Okey, dan dekat kawasan stesen Sentral KL ni juga ada bas dan juga ada teksi di kawasan tersebut yang memudahkan penumpang yang turun daripada stesen tu untuk menuju ke destinasi. Okey, itu landasan kereta api yang berada di semenanjung Malaysia. Okey, kita tengok di Sabah dan Sarawak pula ada stesen kereta api hanya di kawasan Sabah yang menghubungkan Tenom, Beaufort, Papar ke Tanjung Aru. Kenapa dekat Sarawak tak ada? Kalau dekat semenanjung Malaysia, ada satu juga negeri yang tak ada kemudahan kereta api, iaitu Terengganu. Terengganu pun tak ada jaringan laluan kereta api. Melaka ada ke? Melaka ada. Kalau kita tengok kan, bukan kereta api yang pelancongan yang dekat Bandar Hilir tu. Itu bukan laluan itu hanya untuk pelancongan. Tetapi kita ada laluan kereta api di Batang Kali, Melaka. Laluan stesen dia kecil saja, tapi kalau kita nak naik ke KL ataupun kita nak menggunakan kereta api, kita akan naik di stesen Tampin. Stesen Tampin tu berdekatan lah dengan Melaka, tapi dia berada di Negeri Sembilan. Okey, settle tentang pengangkutan darat. Kita tengok pengangkutan udara dan pengangkutan air. Pengangkutan udara yang Malaysia gunakan adalah kapal terbang. Okey, kapal terbang kita gunakan sebagai pengangkutan udara untuk menghubungkan dari satu tempat ke satu tempat.
Tetapi kalau kita tengok dalam pengangkutan udara, kita ada pengangkutan domestik dan pengangkutan antarabangsa. Ada 6 lapangan terbang antarabangsa di Malaysia yang awak kena tahu. Antarabangsa. Maksud antarabangsa ni, lapangan terbang ini boleh menghubungkan Malaysia dengan luar negara. Awak nak pergi luar negara ataupun awak dari luar negara nak balik ke Malaysia, awak boleh turun di lapangan terbang tersebut. Tapi kita ada juga lapangan terbang domestik. Yang lapangan terbang domestik ni lapangan terbang yang menghubungkan dari satu kawasan di dalam Malaysia. Okey, lapangan terbang antarabangsa. 6 lapangan terbang antarabangsa di Malaysia, iaitu yang pertama lapangan terbang antarabangsa di Langkawi. Okey, di Kedah lapangan terbang antarabangsa Langkawi. Dari luar negara kita boleh turun. Okey, kemudian di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Yang ketiga lapangan terbang antarabangsa KLIA 2. Yang ini adalah utamalah, selalunya kalau luar negara atau dalam Malaysia nak ke luar negara, dia akan ke KLIA atau KLIA 2 lah untuk berlepas. Okey, kemudian yang keempat di lapangan terbang antarabangsa Senai di Johor. Okey, itu juga boleh orang cakap menghubungkan Malaysia dengan luar negara. Okey, di Sabah dan Sarawak ada juga salah satu di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu di Sabah. Okey. Dan di Sarawak lapangan terbang antarabangsa Kuching di Sarawak. 6 lapangan terbang ni boleh menghubungkan Malaysia dengan luar negara. Okey, tengok dekat sini. Dia tulis kat sini Malaysia mempunyai 6 lapangan terbang antarabangsa, 16 lapangan terbang domestik dan 18 padang terbang. Apa maksud padang terbang? Padang terbang ni selalunya digunakan di Sabah dan Sarawak lah. Dia melalui kawasan-kawasan yang tiada jaringan pengangkutan darat. Selalunya nak menuju ke kawasan kampung melalui Gunung Ganang tu sukar. Jadi dia menggunakan padang terbang untuk sampai ke destinasi tersebut. Okey, settle pengangkutan udara, kita masuk pengangkutan air. Pengangkutan air kita ada 2. Yang pertama kita menggunakan sungai dan yang kedua kita menggunakan pengangkutan laut. Okey, selalunya pengangkutan sungai ni berada di Sabah dan Sarawak sahaja, sebab kawasan dia kawasan yang kurang maju, tetapi dia lebih menggunakan sungai untuk menghubungkan kawasan dari satu kawasan ke satu kawasan. Kalau dekat kawasan Sabah, kalau tengok kawasan Sabah ni, dia menggunakan sungai, dia banyak. Kalau kita tengok masa form 1 kita belajar bentuk muka bumi saliran, dia ada kawasan sungai di Sabah ni digunakan untuk menghanyutkan kayu balak. Ada juga perkhidmatan, mungkin dia menggunakan sampan, menggunakan bot untuk bergerak. Tetapi kalau kita tengokkan laut lebih kepada kenapa kita guna pengangkutan laut ni? Sebab ia adalah untuk aktiviti perdagangan antarabangsa. Okey, yang pengangkutan laut ni lebih kepada macam mana kita nak berhubung dengan luar negara. Macam mana kita nak hantar perdagangan, hantar barang ke luar negara, ataupun kita nak import barang daripada luar negara. Kalau kita naik kapal terbang, barang terlalu besar, kargo, mungkin kontena, jadi tak boleh menggunakan pengangkutan udara. Jadi lebih sesuai menggunakan pengangkutan air, iaitu pengangkutan laut. Okey, kenal pasti pelabuhan utama di Malaysia. Ada banyak pelabuhan di Malaysia. Kalau awak tengok dekat buku teks awak, kita ada pelabuhan Pulau Pinang. Pelabuhan Pulau Pinang ni dia ada perkhidmatan feri. Okey, pelabuhan Kelang, yang ini muatan kontena selalunya, import export melalui pelabuhan Kelang, juga ada perkhidmatan feri. Kalau dekat Kelang ni ada 2 dia punya pelabuhan, iaitu Eastport dan Westport. Kemudian dekat Pahang ada satu, iaitu pelabuhan Kuantan. Dia aktiviti menyimpan barang, memunggah, lepas tu dia pecahkan kargo dan hantar ke
melalui jalan darat lah, hantar ke destinasi. Kemudian kita ada dekat Johor, kita ada pelabuhan Tanjung Pelepas. Okey, dekat Johor ada pelabuhan Tanjung Pelepas dan juga ada perkhidmatan feri. Ditandakan ada perkhidmatan feri di kawasan tersebut. Okey, di pelabuhan Tanjung Pelepas ni adalah terminal kontena yang paling canggih lah di Malaysia. Okey, kemudian di kawasan Sarawak, kalau kita tengok ada pelabuhan kontena dekat situ. Di kawasan Kuching dan Bintulu ada pelabuhan kontena. Okey, Tanjung Manis juga ada pelabuhan, tapi mungkin pelabuhan yang lebih kecil. Bukan kontena. Kontena selalunya bawa barang kargo lah. Okey, kemudian di Sabah ada pelabuhan Teluk Sepagar. Ada pelabuhan kontena kat situ. Lepas tu ada di Sandakan dan ada di Tawau pelabuhan kecil. Walaupun dia bukan pelabuhan kecil, dia pelabuhan utama juga. Tapi dia tak ada pelabuhan kontena. Okey, ini adalah pengangkutan air di Malaysia yang kita gunakan untuk aktiviti perdagangan antara bangsa. Okey, yang terakhir kita masuk pengangkutan awam di Malaysia. Kalau awak tengok pengangkutan awam ni, saya dah beritahu adalah pengangkutan yang kita gunakan untuk sampai ke destinasi dengan tanpa menggunakan kenderaan kita sendiri selalunya. Pengangkutan awam ni semua orang boleh guna. Bayaran dia murah sahaja. Dan dia boleh mengurangkan kesan kepada alam sekitar lah selalunya. Kenapa kita tak nak sesak. Kita nak gunakan pengangkutan awam. Okey, pengangkutan awam terbahagi kepada 3, iaitu pengangkutan darat, pengangkutan udara dan pengangkutan air. Okey, itu awak tengok apa dia punya contoh pengangkutan darat. Jalan raya, jalan kereta api dia ada dia punya pengangkutannya lah. Bas, taksi, e-hailing. Kemudian kita ada monorail, pengangkutan jalan kereta api tu, pengangkutan darat dan sebagainya. Pengangkutan air, kita guna ferry, kita guna boat. Kapal terbang digunakan untuk pengangkutan udara. Okey, ini pengangkutan yang telah disediakan di Malaysia dan boleh digunakan oleh penduduk di Malaysia. Bukan penduduk di Malaysia, penduduk luar pun boleh guna. Okey. Kemudian apa faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia? Ada 4 faktor. Apa faktor yang pertama? Mestilah of course bentuk muka bumi. Kita tengok kawasan bentuk muka bumi, sama ada dia tanah tinggi, tanah pamah, adakah dia sungai, adakah dia pinggir laut, yang kita boleh gunakan untuk membina pengangkutan di Malaysia. Selalunya pengangkutan darat kita bina di kawasan bentuk muka bumi, tanah pamah yang lebih rata. Tapi kawasan tanah tinggi mungkin kita ada bina pengangkutan darat, tapi bukan kereta api. Contohnya, tak ada kita jumpa kereta api di Cameron Highland, ataupun kita jumpa kereta api di Genting Highland, ataupun di kawasan di kawasan Gunung Kinabalu sana ada kereta api. Tidak. Tengok kawasan bentuk muka bumi. Okey, kalau sungai kita gunakan pengangkutan air, laut kita gunakan pengangkutan air. Tengok kawasan dia. Kalau kawasan yang terlindung daripada tiupan angin dan sebagainya, kita boleh jadikan pelabuhan kontena dan sebagainya. Okey, yang kedua adalah kemajuan teknologi. Macam mana kita bina jaringan pengangkutan berdasarkan kemajuan teknologi. Kalau awak baca dekat sini, dia kata pembinaan terowong smart yang boleh berfungsi sebagai saluran air dan laluan kenderaan. Pada masa yang sama, kita ada teknologi kan. Kita bina smart ni, terowong smart ni, pada keadaan hujan, banjir, kita boleh lalukan air di kawasan terowong smart. Kita tutup kawasan untuk laluan kereta dan sebagainya. Tapi sekiranya tak ada hujan, jalan pun clear kan. Jadi kita boleh gunakan sebagai jaringan pengangkutan darat. Okey, kemudian kalau kita tengok daripada kemajuan teknologi, kita ada bina jambatan. Kita ada jambatan dekat Pulau Pinang Jambatan pertama dan jambatan kedua, dia dah 2 jambatan nak menghubungkan Pulau Pinang ke Semenanjung. Tanah besar dengan pulau tu, kita ada 2 jambatan untuk menghubungkan. Itu kemajuan teknologi lah tu.
Okey, kemudian laluan bawah tanah untuk projek MRT. MRT ni mass rapid transit selalunya dia ada kelajuan yang tinggi dan dia menghubungkan kawasan yang jaraknya jauh, tetapi kita nak ambil masa yang lebih cepat nak sampai. Kita gunakan MRT. Jadi MRT ni lebih gunakan laluan bawah tanah lah. Okey, kemudian dasar kerajaan. Kerajaan tu bertanggungjawab terhadap pengangkutan awam darat, iaitu bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia, tapi kita pecah kepada Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat yang bertanggungjawablah terhadap pengangkutan awam darat. SPAD, Pengangkutan Awam Darat, dia bertanggungjawab. Okey, kemudian kerajaan Malaysia ni, dasar kerajaan dia nak, kalau awak pernah dengar, kita nak bina ECRL, kereta api laju kereta api elektrik yang laju. Kat mana kita nak bina? Kita nak hubungkan Lembah Kelang ni, kawasan Kuala Lumpur ke kawasan Pahang. Macam mana kita nak cepat, deras untuk sampai. Jadi ada dia punya dasar kerajaan, tapi belum dibina lagi lah. Kalau kita tengok, kita ada peralihan kerajaan dan ada sedikit pertikaian tentang ECRL. Okey, kemudian dasar, apa dasar yang kerajaan buat untuk membangunkan pengangkutan di Malaysia? Contohnya kalau dalam buku teks ni adalah dasar penswastaan. Jadi kerajaan campur tangan lah dalam menubuhkan atau membina pengangkutan awam di Malaysia. Okey, bukan setakat pengangkutan awam, pengangkutan di Malaysia. Okey, yang keempat atau yang terakhir adalah tentang faktor kegiatan ekonomi. Sekiranya kegiatan ekonomi di kawasan tersebut padat, tinggi, jadi lebih banyak jaringan pengangkutan akan dibina di kawasan tersebut. Contohnya kawasan yang ada hasil yang hendak dibawa ke bandar untuk dihantar ke industri dan sebagainya. Jadi kita mungkin lebih banyak jaringan pengangkutan. Contohnya kita ada hasil petroleum di kawasan Terengganu. Lepas tu kalau awak tengok kawasan tu baru dibuka, kemudian dibina dengan jaringan pengangkutan lah, dipergiatkan dia punya jaringan pengangkutan dan sebagainya. Tengok kegiatan ekonomi apa yang penting di kawasan tersebut. Sekiranya dia lebih penting, lebih banyak jaringan pengangkutan dibina. Okey, lepas tu awak boleh baca tentang kepentingan pengangkutan darat, kepentingan pengangkutan udara dan kepentingan pengangkutan air. Okey, kenapa pengangkutan tu dibina, diwujudkan? Apa tujuannya? Itu adalah okey, kemudian awak kena tahu apa kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. Pengangkutan awam ni digunakan bersamalah. Okey, kepentingannya adalah untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas, memajukan industri pelancongan, mengurangkan kos kepada individu tu lah. Okey, kemudian mempertingkatkan darjah ketersampaian. Apa tu? Darjah ketersampaian tu adalah kesukaran atau kesenangan. Sukar atau senang kita ke sesuatu tempat. Contoh, kita banyak jaringan pengangkutan. Kalau kita duduk kat bandar, maknanya darjah ketersampaiannya tinggi untuk sampai di satu destinasi. Tetapi sekiranya awak duduk di kawasan Sarawak, di kawasan yang tiada jaringan pengangkutan, macam mana awak nak sampai ke Kuala Lumpur? Tu dari situ tu, macam mana awak nak keluar daripada tempat awak di Sarawak, pergi pula kepada dia punya, mungkin kalau kita nak naik pengangkutan udara, kita nak pergi stesen lapangan terbang. Nak pergi lapangan terbang kan. Jadi macam mana daripada satu kawasan tu, kita nak ke lapangan terbang domestik katakan. Jadi darjah kesampaiannya rendah. Kerana sukarnya kita nak ke sesuatu tempat. Kena naik dulu, transit ringan, di padang terbang dulu, lepas tu barulah pergi ke lapangan terbang domestik, barulah pergi ke Kuala Lumpur, barulah kita turun. Jadi dia punya darjah kesampaian lebih sukar. Okey, mengurangkan pencemaran udara. Of course lah. Sebab itulah dibina pengangkutan awam ni. Contohnya pengangkutan apa tadi? Kereta api tadi tu. Bukan kereta api, lebih kepada KTM,
KL monorail, MRT, LRT tu adalah nak mengurangkan pencemaran udara. Okey, kenapa? Kerana kalau kita menggunakan kenderaan sendiri, kita akan membebaskan asap. Membebaskan asap, menyebabkan kesesakan lalu lintas kan. Okey, kemudian yang keenam, nak wujudkan peluang pekerjaan. Banyak jaringan pengangkutan nak perlukan ramai pekerja, mungkin daripada pembinaan. Lepas tu jadi dia punya jurujual, mungkin nak jadi guard dan sebagainya. Jadi dia boleh mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk. Jadi itu antara kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. Okey, seterusnya kita tengok amalan pengangkutan lestari. Bawah amalan pengangkutan lestari ni, kenapa kita kena belajar? Sebab kita nak kita nak tahu apa pengangkutan yang boleh digunakan untuk menjaga atau mengurangkan kemusnahan kepada flora dan fauna. Sebab kita belajar geografi lebih kepada macam mana kita nak wujudkan kesedaran kepada alam sekitar. Jadi dalam amalan pengangkutan lestari ni, dia tekankan kat sini, dia punya kepentingannya untuk mengurangkan kos bahan api. Tak nak guna petrol. Makin lama petrol tu makin kurang. Sebab kita guna sumber petroleum. Sumber petroleum tu ambil masa yang lama untuk wujud. Lepas tu ada proses-prosesnya menjadi petrol untuk dimasukkan dalam awak punya tangki minyak. Kemudian bila kita gunakan selalu, mana lagi kita nak dapat petroleum tu. Okey, jadi nak kurangkan kos bahan api, kita gunakan pengangkutan lestari. Kemudian kita nak elakkan kesesakan lalu lintas, kita guna pengangkutan lestari iaitu pengangkutan awam. Kemudian kurangkan pelepasan bahan pencemar ke udara. Mungkin kat sini kita boleh gunakan pengangkutan kereta elektrik. Kita dah ada kereta hybrid, cas sahaja. Ataupun kita gunakan kenderaan yang tidak menggunakan petrol. Ataupun kita gunakan petrol tanpa plumbum. Petrol yang plumbum tu RON 95 selalunya dia mengeluarkan asap yang lebih banyak. Tanpa plumbum tu dia lebih mahal, 97 contohnya. Yang itu dia boleh mengurangkan pelepasan bahan pencemar ke udara. Seterusnya, kepentingan dia untuk meminimumkan kemusnahan flora dan fauna, mengurangkan hakisan dan meningkatkan keselamatan pengangkutan awam. Okey, itu contoh-contohnya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Lepas ni tolong jawab soalan yang saya sediakan. Okey, selamat belajar.